Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri podcast Meet the Experts terbitan khas Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM. Memperkenalkan, saya Dr. Nabila akan menjadi moderator untuk siri podcast pada hari ini. Okey, sedikit sebanyak pengenalan mengenai siri podcast ini. Siri podcast ini diterbitkan khas oleh Hospital Al-Sultan Abdullah, iaitu dikenali sebagai HASA, untuk membincangkan topik-topik kesihatan bersama dengan pakar-pakar kami agar dapat memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. So, untuk siri yang pertama ini, kita ada tetamu khas, iaitu figur penting hospital sendiri, iaitu kalau kereta tu diibaratkan seperti steering lah, tanpa steering kereta tak berjalan. So, kita tetamu khas kita hari ini iaitu Profesor Dr. Muhammad Zamril bin Giman. Assalamualaikum, Prof. Salam. Sihat, Prof? Alhamdulillah. Okey. Prof, selamat hari juga. Prof Zamril merupakan pengarah hospital kita. So, bukan itu sahaja, beliau juga have a very impressive background. So, Prof juga merupakan our cardiothoracic surgeon, one of the cardiothoracic surgeon in Malaysia. So, hari ni untuk pengenalan ni, mungkin para pendengar kita nak tahu lebih lanjut lah berkaitan dengan Prof punya background and then your little bit about yourself, Prof. Maybe Prof boleh share sedikit passion ni. Terima kasih Nabila atas sesi yang pertama ni. Saya bermula daripada dah kampung. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang latar belakang saya ada YouTube ataupun profesor lecture juga. Recording di YouTube. Tapi apa yang saya nak sebut sini sebagai pakar bedah cardiothoracic, antara kejayaan besar yang kita capai adalah kita terutama sekali di UiTM kita menjadi universiti pertama dan satu-satunya universiti yang menawarkan program kepakaran cardiothoracic buat masa ini. The only local university in Malaysia yang menawarkan program kepakaran cardiothoracic tempatan yang diiktiraf oleh badan pengiktirafan, iaitu MQA, dan kelas kita bekerjasama dengan IJN, Universiti Malaya, USM dan juga KKM untuk melatih pakar cardiothoracic. Itu adalah satu pencapaian yang paling tinggi terutama sekali untuk UiTM ini yang universiti lain tidak dapat. Belum lagi. Masih lagi belum ada setakat ni. Kita dah bermula sejak daripada tahun 2020. Hari sekarang dah hampir 5 tahun. Masih ada, belum ada lagi, dan insyaAllah graduan kita akan graduan pada tahun depan 26. So the first the first batch of the master CPS akan graduate on 2026. Jadi dengan peluang yang diberikan saya sebagai pengarah ini, satu opportunity kita mantapkan lagi di samping dari segi pencapaian pribadi sebagai pengarah itu satu opportunity yang besar. Sebelum ini pun saya telah dilatih sebagai dekan fakulti perubatan, berhenti sekejap, berehat sekejap, itu diamanahkan untuk tugas ini. Saya rasa itu adalah satu pencapaian pribadi juga. Terima kasih. So it's like we are very delighted and very honoured to have you today, Prof. So thank you. So actually kan mungkin para pendengar lebih curious sikit lah. So kita hospital UiTM, tapi kenapa panggil HASA? So actually HASA tu nama dia penuhnya Hospital Al-Sultan Abdullah. So a little bit about how this name came out sebenarnya. Actually daripada plan kan Prof, 2017 kita start construct hospital ni, sampailah 2020 siap memang nama Hospital UiTM, betul Prof? Lepas tu kita dah started operate on 2021, still Hospital UiTM nama, but then on
23 Julai 2022, this hospital dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. So, with that, kita dimasyhurkan nama hospital ni sebagai Hospital Al-Sultan Abdullah. Betul kan? After that, that's why the name change from Hospital UiTM towards HASA. So, now kalau kita punya public rakyat Malaysia akan kenal kita sebagai Hospital UiTM /HASA. So, either which pun kita adalah HASA. Kita ada hospital yang sama. Sebab sometimes public agak confused. Hospital UiTM kat mana? HASA ni kat mana pula? Dulu sama kat Puncak Alam. Kan betul kan Prof? Alright, so that's how the name is. So maybe Prof boleh ceritakan sedikit mengenai kita punya operasi sendiri ke hospital ni. How this hospital was operated and here and there, little bit dengan public. Mungkin boleh tahu sikit? Okay, macam yang sebut oleh Abdullah tadi, asal ni adalah sebenarnya adalah sebahagian daripada hospital UiTM. Ya, betul. Dari segi struktur dia, ke atas ada hospital UiTM. Hospital UiTM ni adalah hospital pengajar. Ada dua komponen penting hospital UiTM. Satu adalah asal Hospital Al-Sultan Abdullah di sini ada sekarang. Dan satu lagi adalah di Pusat Pakar Perubatan UiTM di Sungai Buloh. Kita bermula dengan Pusat Pakar Perubatan UiTM dalam masa pembinaan hospital ASA ini. Kita menjalankan operasi klinikal di Sungai Buloh di Pusat Pakar Perubatan UiTM dan kita pindah ke sini. Dan saya dimaklumkan kemasyhuran Hospital Al-Sultan Abdullah adalah sempena yang di-Pertuan, nama yang di-Pertuan Agong, dan juga baginda adalah bapa adalah Chancellor UiTM pada ketika itu. Jadi sebagai satu pengiktirafan dan persetujuan kepada tuanku, kita namakan sebagai Hospital Al-Sultan Abdullah. Dan Hospital Al-Sultan Abdullah ini adalah satu daripada sistem hospital pengajar UiTM. Jadi bila kita kata hospital pengajar UiTM ini, dia memegang peranan yang penting untuk proses pembelajaran dan juga pendidikan selain daripada memberikan servis kepada masyarakat di sekitar, orang awam di sekitar sini. Dan sekarang ini kita telah beroperasi untuk inpatient, kita beroperasi lebih daripada 50%, 52%. Kita ada 2,400 katil. Sepenuhnya tadi kita hanya dapat mengisi 210 katil disebabkan oleh kekurangan staf. Tapi walau bagaimanapun, untuk perkhidmatan outpatient, klinik, emergency dan sebagainya, kita telah beroperasi lebih 100%. So slowly we are getting there lah for inpatient. Patient pun tahun lepas sahaja, tahun 2024 sahaja kita telah merawat 164,000 pesakit luar dan lebih daripada 12,000 pesakit dalam. Dan dijangka untuk tahun 2025 ini ambulans itu akan meningkat mungkin dengan 200,000 pesakit luar dan dalam 13-14,000 pesakit dalam. Jadi perkembangan itu adalah satu perkembangan, walaupun kita baru operasi 4 tahun. Jadi perkembangan itu dan permintaan dan demand daripada pesakit sekeliling kita yang tinggi, disebabkan kita adalah satu-satunya hospital di wilayah ataupun kawasan sini yang mempunyai yang menawarkan perkhidmatan kepakaran. Yang hampir semua kepakaran kita ada, kecuali kita belum ada neurosurgery. Jadi kita adalah tertiary hospital dan kepakaran itu yang menjadikan kita mendapat permintaan dan juga sambutan yang demand tu ada pada pesakit-pesakit, dan expectation mereka pun tinggi sebab kita adalah UiTM. Kalau tengok jalan kita punya hospital pun nampak cantik. Alhamdulillah, hospital baru. Memang first time siapa yang masuk ke hospital asal ni akan wow. Kata ini macam hospital lebih bagus daripada hospital private ataupun swasta. Saya baru masuk last year. Saya baru jadi staff setahun lah. So the first time saya interview tu,
Saya datang masih interview kat pintu depan tu, wow, this is so big. Macam lain. Structure ni dari segi structure tu adalah satu yang istimewa. Dan hospital kita pun cantik, Alhamdulillah. Saya besar semua dia punya. Tengok daripada struktur luar pun kita akan datang macam wow lah. Kita kejut sikit lah, tak cantik. So macam maybe Prof boleh share sikit kita punya achievement dari almost 4 years, 4 tahun lebih kurang hospital kita beroperasi. So any achievement yang kita boleh banggakan? Antara banyak achievement sebenarnya yang telah dicapai walaupun dalam masa yang singkat. 4 tahun je. Yang pertama sekali sebenarnya yang paling penting adalah kita sebagai persediaan untuk HASA ini sebenarnya kita telah menggunakan sistem digital daripada 90 lagi, dan digital kesihatan ataupun rekod digital ini telah dibina sendiri oleh staf kita, staf PHTM, dan bila kita pindah ke sini terus dikembangkan dan kita tidak menggunakan outsource. Seperti in-source lah. Sebenarnya adalah in-house punya development, dan dengan itu kita dapat mencapai ataupun kita boleh upgrade dari keperluan-keperluan yang semakin bertambah, terutama sekali jadi pendigitalan ini healthcare sistem itu sendiri, dan kita boleh melaksanakan itu dengan kos yang reasonable tanpa bergantung kepada third party dan tanpa ada tangan ataupun pressure daripada luar. Ini adalah satu pencapaian pada saya, adalah satu pencapaian yang sangat penting, dan perancangan itu telah dibuat sebelum hospital ini dibina, sebab ini adalah sebelum juga. Kalau kita tengok hospital-hospital yang lain, contohnya digital system itu dibina oleh terhati outsource, dan setiap perubahan apapun penambahbaikan itu kita perlu bayar. Jadi bila kita buat secara dalaman ini, kita jadikan satu yang sangat efisien dan itu kita boleh perbaiki. Kita ada more control, any hitches yang kita nampak, kita boleh terus bergerak. Rancangan yang berpanjang yang dipikir oleh mereka yang terdahulu lah. Kemudian yang kedua adalah kita pada peringkat awal pengarah yang lepas dan juga pengusaha yang lepas dalam mengusahakan untuk kita fokus kepada kualiti perkhidmatan, dan kita telah mendapat iktirafan MSQH pada peringkat awal. Peluang hospital ini ditubuhkan berbeza dengan hospital-hospital yang lain yang ada sebahagian daripada hospital yang masih belum ada MSQH lepas 20 tahun beroperasi, tapi daripada peringkat awal kita telah melaksanakan gerakan, saya kata gerakan kualiti, sebab kualiti ini adalah satu yang penting untuk kita menjaga standard kita servis perkhidmatan kita. Jadi sekarang ni apa-apa yang kita perlu buat, kita kena mengikut standard yang telah ditetapkan, dan daripada standard itu kita boleh compare ataupun kita boleh bandingkan adakah yang kita buat ni setanding dengan apa yang orang lain buat ataupun ada reference point. That's how we reflect. Yes. Kita jenis apa-apa perkhidmatan kita reflect daripada situ lah. So kita boleh trace apa-apa yang kurang. Kemudian konsep hospital ni kalau kita tengok dari segi design dan sebagainya, konsep kita adalah konsep zam-zam molekul. Jadi kalau tengok zam-zam molekul tu, kita akan nampak zam-zam molekul yang terus terbayang pada kita adalah Kaabah, kan? Sebab telaga zam-zam tu berdekatan dengan Kaabah. Jadi Kaabah itu simbolize apa? Simbolize kepatuhan kita kepada Allah. Satu ibadah, kan? Ibadah yang sangat penting. Jadi salah satu usaha yang kita buat di masa ini adalah kita nak jadikan hospital kita ini adalah hospital mesra ibadah. Jadi apa dia konsep hospital mesra ibadah? Contohnya yang paling penting, contohnya sekecil-kecil kita melayan sakit, senyum, tidak marah dan tidak tak kena di layanan yang baik. Kita pastikan pasien, contohnya pasien sendiri boleh sambil menunggu duduk, ada berdiri, selesa. Jadi benda-benda macam tu yang kadang-kadang kita nampak ibadah itu bukan hanya sekadar
solat puasa, zakat, haji dan sebagainya kan. Jadi ibadah itu adalah memberikan kemudahan kepada orang lain, kepada pesakit kita, kepada tetamu yang datang ataupun visitors yang datang. Dan sebagai pengurusan, macam mana kita nak jaga kebajikan staff dan sebagainya, itu adalah dalam konsep ibadah. Jadi dia benda tu nak kena selarikan, nak kita jaga kualiti. Pada masa yang sama kita terjemahkan konsep molekul Zam-Zam itu sebagai simbolik lah ya. Simboliknya kita yang pekerja ni bekerja sebagai ibadah dan juga molekul Zam-Zam. Molekul Zam-Zam tu kaitan apa? Apa ibadah? Hospital Muslim ibadah. Macam mana nak menjelmakan hospital yang mesra ibadah ini dalam praktikal dan realiti seharian. Kalau pesakit datang pun, benda pertama orang akan cakap senang nak solat ke hospital ni. So hospital kita ni ada each floor memang akan ada surau. So memang surau, lepas tu even kita kena salah satu aktiviti yang suka ibadah ialah kita train staff kita untuk bantu pesakit tayamum ke kiriman dan bed duduk disediakan. In fact, kalau kita tengok salah satu daripada konsep hospital Muslim ibadah, sebenarnya kita boleh solat kat mana-mana. betul. Sebab bersih kan? Bersih, betul. Itu kebersihan itu Kebersihan sebagian daripada iman. Kan? Jadi tempat misalnya kita bentang sejadah kita boleh. Jadi tak semestinya solat tu kat surau. Kat tepi katil tutup. Untuk tirai dah boleh solat. Itu satu contoh lah. Maksudnya tak ada. Jadi satu kemudahan itu yang kita perlu sediakan dan kita galakkan dan kita anjurkan. Okey? Saya harap lepas ni warga-warga kat luar tu, orang awam semua boleh dah dapat boleh fahamlah sedikit macam mana hospital kita berfungsi dan sebagainya. So saya akan beritahu Prof, mungkin Prof boleh highlightkan sedikit tentang kepakaran yang ada di hospital ini. Sebab tadi Prof ada sebut juga kita hospital pakar yang the only hospital pakar yang ada dekat kawasan ini, kawasan Puncak Alam ni. So kita highlightkan sedikitlah mengenai kita punya khidmat kepakaran kepada orang awam. Ya, macam saya sebut tadi, hospital pengajar ini kita terkenal dengan kepakaran yang ada dan majoriti kepakaran kita adalah daripada pakar-pakar kita adalah bersyarah daripada fakulti perubatan dan kita juga ada bersama dengan dental dan fakulti farmasi dan fakulti sains kesihatan. Tapi 90% lebih daripada 90% pakar-pakar kita adalah daripada fakulti perubatan. Dan macam saya sebut tadi, hampir kesemua bidang-bidang kepakaran kita ada, kecuali beberapa yang kita masih lagi dalam proses untuk rekrutmen. Ada calon-calon dan insyaAllah akan join sebagai asal ini, kita akan meningkatkan kepakaran. Contohnya kepakaran yang kita ada pakar nefrologi, kita punya dialysis unit kita sangat aktif dan kita adalah hospital yang melaksanakan renal transplant. Kita ada semua hospital buat pemindahan transplant dan kita baru establish baru-baru ni kita baru melengkapkan makmal imunologi. Imunologi ni genetik ni untuk nak memastikan sakit-sakit yang memerlukan transplant ni tidak ada rejection dan juga kejayaan transplant buah pinggang itu akan dapat dijalankan dengan jaya. Kita boleh sukses. Ya, kita juga adalah hospital yang menjalankan pemindahan koklia telinga implan yang dilakukan beberapa kes di sini dan itu pemindahan yang mahal dari 100,000 kos untuk mendapatkan koklia bionic ear bionic ear tu dan pakar pediatri, pakar ONG, pakar radiologi kita menjalankan international radiologi kes-kes tertentu yang kadang-kadang kita pada masa dulu kita perlukan kemudahan, tapi dengan adanya international radiologi kita dapat kurangkan risiko kemudahan dengan menggunakan teknik radiologi.
pakar bedah kita, pakar tulang, pakar kecemasan kita, hospital emergency kita diuruskan oleh pakar setiap 24 jam. Kita ada pakar yang dibantu oleh pegawai perubatan. Dan klinik kita, walaupun klinik kita adalah klinik, ada klinik pakar, tapi ada yang klinik outpatient tu, yang itu pun dikendalikan oleh pakar perubatan keluarga, FMS, dan juga dengan dental, kita ada satu dental chair, bila dental kita ada pakar dental. Jadi hampir keseluruhan servis yang kita buat sini adalah servis kepakaran yang ada pakar yang supervise. Walaupun kita adalah teaching hospital, kita ada melatih pakar dalam bentuk pembedahan ataupun PD, medical sebagainya. Tapi mereka ini dipantau oleh pakar-pakar dan juga senior konsultan yang memastikan kualiti perkhidmatan kita adalah yang terbaik, standard, up to par, selaras dengan misi UiTM itu sendiri untuk menjadikan servis kita globally renowned, globally rooted. Itu adalah misi daripada visi Manchester kita yang baru, globally renowned, globally rooted. Jadi kita kepakaran yang ada ini kita nak berikan kepada pesakit-pesakit di sekeliling kita yang membutuhkan. Give back the benefits to all. Ya, dan of course di Sungai Buloh kita ada kepakaran untuk kardiologi dan juga kardiologik. Kita ada pakar-pakar pembedahan dan juga kardiologi dan juga pakar bius yang sentiasa dedicated untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang dan saya harap selepas ini akan ada perkongsian daripada pakar-pakar ini untuk masyarakat dan juga orang di luar sana boleh mengenali dan mengambil peluang kepakaran yang ada. Jadi kalau dibandingkan dengan hospital swasta contohnya, memang setengah-setengah hospital swasta ini dia ada kepakaran yang mencukupi, tapi dari segi kos itu adalah sangat berbeza. Berbezalah dengan kita. Walaupun kita adalah hospital mengajar dan kita bukan 100%, dan tidak sama dengan hospital di Kementerian Kesihatan. Sebab Kementerian Kesihatan itu untuk pesakit luar mereka bayar RM1 dan pesakit pakar mereka bayar RM5 dan klinik ataupun admission itu mereka bayar sangat minimum. Tapi dengan kemudahan yang ada, gold standard, dan yang ada sendiri dengan pakar-pakar yang ada di kos yang kenakan kepada pesakit ataupun kita sangat minimum, bandingkan dengan hospital swasta yang lain. Jadi itu adalah antara sebab kenapa kita nak kembangkan lagi kepakaran kita, dan dengan itu kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit kita. Mungkin pesakit-pesakit kita confused sikit lah, Prof. Sebab macam some of them akan datang cakap kenapa hospital UiTM ni kena bayar juga. Sebab untuk pengetahuan para pendengar, kita bukan hospital kerajaan 100%. So kita beroperasi pun memang dikenakan charge sebab kita perlu ada modal juga lah nak operate punya hospital sebab kita punya funding hospital bukan 100% daripada kerajaan. We have to find our own income. Kita kena generate sendiri income untuk pastikan perkhidmatan kita dapat dilancarkan. Sebab tu masih ada charge, tapi charge tu minimum lah macam Prof cakap tadi bandingkan dengan hospital private di luar sana. Macam saya sebut tadi, kita macam sebut untuk kualiti perkhidmatan yang kita memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan tapi untuk setiap perkhidmatan yang diberikan tu ada kos dia yang perlu ditanggung oleh pihak pengurusan asal, dan kita memberikan charge yang reasonable untuk kita sustain. Sebab kita bukan kos operasi, contohnya untuk kos operasi
tahun 2025 ini kita menjangkakan lebih daripada 254 juta. Tapi kita dapat pembiayaan daripada kerajaan Kementerian Keuangan sebanyak 154 juta. Jadi ada banyak yang perlu kita tampung. 100 juta tu lebih kurang 100 juta. Pendalaman. Kita kena Jadi itu yang generate sendiri. Sendiri dan of course charges yang kita berikan itu adalah reasonable dan of course pesakit-pesakit yang ada guarantee letter ataupun pesara-pesara semua tu dia masih lagi dapat lawatan. Boleh dapat the benefits lah. Benefit Boleh masih GL lagi tu. ditanggung oleh kerajaan syarikat dan UiTM. Okay Prof, so next ni mungkin kita nak tahu sikit lah, kita dah tahu panjang lebar tentang HASA and how it's operated and kepakaran yang ada di sini. So future-nya macam mana Prof? Dia punya hala tuju masa depan hospital kita ni, boleh Prof terangkan sedikit? Apa yang kita tengok sekarang ni sebenarnya adalah satu sebahagian daripada perancangan besar untuk hospital pengajar UiTM ni dan juga pembangunan universiti dan health center. Sebab kita ni masih lagi berada di fasa 1. Fasa 1 hospital. Dan untuk fasa 1 ni kelebihan UiTM ni adalah kita ada tanah yang luas yang akan kita bangunkan untuk fasa 2 dan juga fasa 3. Fasa 2 nanti akan di sebelah ini sebelah asal ni yang bahagian kecemasan tu lah, kecemasan depan masa tu lebih kurang 28 hektar yang akan kita bangunkan untuk memindahkan semua fasiliti di Sungai Buloh ke sini. Pertama sekali kita nak gabungkan kardiologi, kardiotorasi dan kat sini dan juga primary care center untuk menambahkan lagi bilangan katil dan juga perkhidmatan. Sebab kalau kita tengok kawasan Puncak Alam ni, tengok kalau kita datang sini 10 tahun lepas macam tempat tandang. Dia macam orang cakap jiwa tendang tu. Tendang. So macam berat semua Prof. Sekarang tengok, kalau tengok daripada tingkat 10, tengok sana ni memang develop rumahan, industri sebagainya. Itu adalah daripada impak adanya hospital, adanya universiti di sini. Jadi itu kita fasa sekeliling pun dia develop juga. Dan fasa 3 nanti adalah untuk kita pindahkan fakulti penelitian di sini dan juga research center, dan dia akan menjadikan kawasan sendiri ini sebagai satu medical city. Ini adalah satu perancangan yang besar dan mungkin akan ambil masa lebih daripada 10 tahun untuk direalisasi. Tapi macam saya sebut tadi, everything start with a dream dan planning. Sama juga dengan HASA. Betul. Dari segi potensi masa depan, perkhidmatan kesihatan ini adalah satu perkhidmatan yang sangat high demand. Jadi kita perlu kembangkan kat situ dan untuk HASA ini, antara aspek yang perlu kita fikirkan dari segi sustainability. Sustainability ini merangkumi beberapa aspek. Yang pertama adalah dari segi staff sendiri, sebab kita tidak boleh berfungsi tanpa ada staff, dan hospital ini adalah servis industri yang tidak boleh diganti dengan robot ataupun AI. Dia memang kena hands on, kena manusia yang bekerja. Dia tak boleh diganti sebab manusia ni kita deal dengan manusia. Kalau dia tidak akan boleh diganti. Kalau robot dia dengan manusia di sana pun still dia akan barrier kat situ. Barrier. 10 tahun akan datang, kita masih lagi memerlukan. Mungkin sebahagian daripada servis tu kita mungkin boleh diganti automation dan sebagainya. Tapi majority servis yang kita memerlukan human resource, human capital. Jadi itu adalah aspek yang sangat penting yang perlu diambil perhatian daripada sekarang. Untuk kita macam mana kita nak maintain, sustain, dan untuk saya percaya if you want to make other people happy, we have to be happy first. Kita kena benda ni tak boleh sekeliling kita happy. Kalau kita pun tak senyum, tak cakap, kita cakap masalah orang yang kita pun dia akan
pasang. Jadi how to make our staff happy. We cannot make everybody happy, tapi tak boleh nak. Tapi at least suasana kerja, culture. We cannot please everyone, but at least Yes. we try to accommodate us. Ya, it must be a system yang perlu kita. Itu antara perkara yang menurut saya adalah satu yang kita perlukan siapkan landasannya untuk sistem supaya setiap staff tu ada tugas tanggungjawab masing-masing dan mereka tahu the right culture untuk bekerja di sini dan menjadikan sebagai satu budaya yang bagus sebab kita nak jadikan hospital ni servis yang berkualiti. Kita perlukan staff yang berkualiti dan kita dapatkan staff yang berkualiti untuk start kita usaha. So kita secara emosi kita kena jaga, Yes. kan? Jadi That's how ada banyak staff sekarang ni isu-isu tekanan, stres, overwork, overwork, Underpaid. lebih itu. Tapi macam mana kita nak Cater those problem sebab kita tak menafikan bahawa setiap staff tu keluar yang berbeza, keluar yang berbeza. Tapi at least bila dia datang ke sini dia faham, masuk tugas, jalankan tugas dengan sebaiknya. Itu number one. To maintain the good quality, we have to focus on the development of the staff, the career, personal skill dan sebagainya, the personality. Itu adalah satu perkara yang penting. Dan yang kedua, untuk nak jalankan itu kita kena financially sustainable. Financially sustainable. Sebab tu kita telah memerlukan beberapa inisiatif untuk mendapatkan dana wakaf, endowment dan juga sumbangan-sumbangan untuk membiayai beberapa projek-projek yang itu. Jadi macam saya sebut tadi, cochlear implant. Cochlear implant untuk nak buat satu penggunaan cochlear implant saja maka ada lebih 100,000. Jadi itu patient memang tak Mesti tak mampu. kuat. Jadi kita bersama dengan beberapa yayasan ataupun NGO untuk dan juga kita segregatekan untuk sakit yang memerlukan yang ada insurans, panel, guarantee letter yang di-cover oleh company. Kita ada perkhidmatan eksekutif fast track, eksekutif organik Asia contohnya. Dia kapal yang sama, tapi bila kita beli tiket tu kita beli tiket fast track ataupun tiket priority seat. Priority seat depan tu yang besar sikit. Dia kapal yang sama kan? Dia nanti tempat yang sama tapi priority seat tu dia tak perlu beratur lagi seat besar, stesen kan. Jadi itu konsep tu kita ada di sini juga untuk sakit-sakit yang mampu yang dapatkan extra privileges. Itu kita ada executive services, full payment full payment executive services yang mereka bayar lebih sikit. Jadi kalau kita tak nak parking jauh jalan itu kita ada value parking. Ada kan orang nak kalau kita pergi tempat lain, tempat hotel ataupun kat mall kan, servis macam tu dah ada. Jadi tak nak beratur itu okey, tapi you want to see our backup sebab kita ada edukasi backup kita survey jumpa bagi kita terus dan kita ada eksekutif dan have to pay lebih ya. lah. Jadi kos yang jauh beza dengan private hospital yang lain dan sekalipun kita tengok kerajaan sangat menekankan dari segi jurang perbezaan kos perubatan kan. Jadi eksekutif servis di Hasa ni antara option ataupun alternatif yang bagus untuk sebagian daripada kategori masyarakat yang mampu dan berkelayakan. Masyarakat kawasan boleh consider lah tu. Ya, tapi kita sebagai pengusaha macam saya sebut tadi, kita masih lagi majoriti pesakit kita adalah E40 yang berkampung sekeliling kita ataupun
sakit-sakit yang tidak mampu, yang itu kita ada. Kita ada. Itu kepakaman kami juga. That's our priority. Itu priority kita yang kita dapat dana dari kerajaan dan juga sokongan dan dalaman yang kita perlu kekalkan. Selain dari, mereka nak tahulah, selain daripada kita pihak hospital, kita yang bekerja di sini very eager to give our service to the community inside the hospital. Bukan sahaja di hospital dia, kita ada memberikan perkhidmatan, tapi kita juga ada involve juga dengan beberapa program di luar. Betul kan Prof? So ada beberapa program yang kita involve di luar untuk mengadakan saringan kesihatan dan juga involved in few events lah, sepertinya Festival of Ideas last year, last November, kita ada involved di Putrajaya. 3 hari kita di sana untuk melakukan saringan kesihatan dan juga saringan dan juga consultation perlindungan kesihatan bersama dengan kita punya staff. Ada beberapa lah, ada staff daripada medical and also dental involved juga. So mungkin ada Prof nak uraikan sedikit tentang kita punya aktiviti luar ni? Ya, macam saya sebut tadi tu, kita menjayakan aspirasi universiti untuk jadi globally renowned, locally rooted. Jadi bila kita sebut locally rooted ni, maksudnya kita kena kembali kepada punca ataupun asal usul kita, dan kita berada dalam kawasan daerah Parlimen Kuala Selangor yang dikeliling kita adalah kawasan kampung-kampung, kawasan perumahan. Memang fokus utama khasa adalah memberikan servis kepada pasien-pasien ataupun sakit yang datang ke sini. Walau bagaimanapun, kita dalam proses, in fact kita dah dapat bajet daripada pengajian tinggi, dan kita dalam proses pembinaan. Kita dah tengah renovate kita punya mobile service kita untuk kita pertingkatkan lagi supaya kita boleh pergi ke community. So kita reach to them instead of it, terutama sekali untuk kes-kes ataupun projek screening, health screening daripada saringan kesihatan dan juga memberikan pendidikan kesihatan kepada community yang mereka masih lagi sihat, dan kita tidak perlu datang ke hospital, tapi pada masa yang sama kita boleh menunjukkan peranan hospital UiTM ini dalam community sebahagian daripada projek community kita. Sebab kadang-kadang tu kita faham orang tak sakit, dia tak cari doktor. Yes. So somehow kita kena create the awareness satu lagi. Kadang bila melalui screening tu, kadang mereka, kadang mentaliti kita datang hospital bila sakit, tapi sebenarnya mereka dah ada early sign. Jadi bila kita buat screening tu, dan dengan penampilan kita di sekitar masyarakat ni, diharapkan mereka akan lebih cakna dengan keberadaan kita, dan kita dapat bersama dengan masyarakat dalam menangani isu-isu masalah kesihatan. We can prevent it early, so kita dapat masyarakat pun lebih sihat. So kita punya aim sekarang tak jadi masyarakat Malaysia lebih sihat. Kita tak nak sakit-sakit. Kan? Well, very expensive to be sick. Yes, you need lots of cost to cover all those financial costs lah, apalah kan. Itu sebagian daripada usaha kita lah untuk membantu kerajaan dalam menangani kenaikan kos kesihatan yang tinggi. As time goes by, kita punya ni pun tinggi budget. So Prof, aside from being a hospital director itself, yang busy lah sebenarnya kan. So mungkin kita nak share sikit lah Prof punya daily activities yang buatkan Prof sentiasa fit untuk buat pergi kerja start penat kan. Not only Prof bukan je director hospital, he also a CTS surgeon, which is yang still active in clinical, still doing surgeries and so on. So of course memang perlukan kita kata kecergasan. So macam mana Prof maintain fitness tu? Ada apa-apa ke rahsia ke nak share? Saya sebelum ni memang saya minat climbing. Climbing. Hiking. In fact saya telah tali yang paling tinggi yang saya climb adalah
anak pun habis camp. ABC. Bila pernah pergi? Saya pergi tahun 2022. Akhir tahun masa tu. Winter ke mana Masa tu? tu snowing lah kat atas tu memang Freezing lah. freezing dan untuk tu memang kita perlu training lah sebab kalau tanpa training tu walaupun dalam tim saya tu ada beberapa orang muda tapi mungkin tak proper training dan teknik tak betul tu ya dan di tengah tu dia dapat EMS. Alhamdulillah saya pergi dengan isteri saya. So tapi sebelum tu memang di training dan sekarang ni saya aktif dengan main tenis. Still tenis. Memang weekly ke macam mana? Malam tadi pun saya main tenis dengan cuma saya stop bulan puasa tu memang stop sebulan. Malam tadi baru start balik. Tenis ni something yang boleh sweat dan juga ada kumpulan tim yang main, especially bila kita main dengan tim tu kita akan kumpul dengan kali de-stress lah juga. Stress itu sah dan aktiviti kesukaan yang ini di gym juga. Kalau rumah saya ada gym, baru rumah saya ada gym dan sekarang baru nak belajar berenang. Okay, nampak tak kita apa ni? Saya ada fobia. Saya tengok sejarah saya ada fobia berenang ni sebab masa kecil-kecil dulu saya pernah hampir lemas kat parit. Jadi benda tu jadikan fobia. Sekarang overcome the phobia. Overcome the phobia ni something yang perlu something challenging yang kita punya motto slowly but surely. Slowly we are getting there. Dan saya diajak untuk pergi ke EBC. Everest Base Camp. Nanti antara satu cita-cita dan vision ni lah. Cuma untuk pergi ABC ni dia perlu minimum cuti 2 minggu. Itu yang setakat ni masih lagi belum lagi sebab kesempatan dan training dia agak beza lah pada ABC. Jadi ABC ni satu yang, tapi the next one is ABC lah insyaAllah. Yang lokal punya pernah dah pergi dah? Lokal saya pergi. Maudi saya tak nak pergi ke Maudi sebab Maudi tu dia very steep dan dia selepas kes Ketua Bumi tu saya rasa nak pergi dah pergi apa ni beberapa peak yang ada dekat sekitar Semenanjung ni pun I think that is already good enough dan tempat yang saya suka pergi sebenarnya adalah di Taman Tugu. Taman Tugu KL tu? KL, you'll be surprised. Tempat training prof lah? You'll be surprised, di tengah-tengah KL ni akan nampak satu kawasan hijau. Tiba-tiba dan Taman Tugu. Very nice, dia punya tu trail dia sebab dia even masa saya nak pergi ke ABC pun saya dengan isteri saya banyak hampir 2-3 kali seminggu saya akan pergi. Dia ada beberapa trail yang kita boleh pilih train untuk 5 km, 7 km, ada yang steep, itu ada time yang itu adalah satu tempat yang pada saya lah that is a good place to train, to get your body sweat dan juga training dan sebagainya. Jadi itu yang menjadikan I think salah satu daripada resepinya adalah we have to look something to release our happy hormone. Sometimes kita lupa. Jadi mana kita stres dengan kerja. Kita kerja pun kita kerja ke hospital. Kerana manusia kan. Tapi macam mana kita release stress tu is we have to find things yang boleh releasekan kita punya happy hormone. Happy hormone salah satunya adalah dengan exercise. Dengan kita sweat. Dan kita seronok buat benda tu. Betul. Especially macam bila we go back to nature. I think bila kita back to nature green. Green and then macam dia akan rasa aura yang lain lah dengan kalau kita kerja in office ke hospital ke buildings. Saya suka trekking ataupun hiking yang bila kita nak green dengan apa up down semua tu tapi green, tapi at the end tu ada air terjun.
Wah, that is nice. So, The best. dah pergi lah waterfall semua. Tapi dia semua pergi Prof. Pergi ke salah satu yang pergi Sophia Jane punya. Dekat Kemensak. Kemensak. Kemensak pergi. Dia ada Sophia Jane punya waterfall. You look forward to Sophia Jane punya waterfall. Dah pernah sentuh dan dia berendam. Sungai Pisang. Kita pergi ke apa ni, Gua Tempurung. Masa salah satu daripada training team building untuk APC tu kita buat apa ni yang terjun abseiling. Abseiling. Yang tu saya belum tak ada kesempatan lagi nak try. Abseiling dan juga water rafting. Water rafting I dapat. Abseiling saya tak. So ini kan aktiviti yang looking forward, preparation untuk something tu, itu yang menjadikan kita excited, looking forward. Betul. Jadi kita boleh distress lah, malah penat operation. Betul. Dengan kerenak Somehow training dan sebagainya. That the motivation. Okay, weekend ni nak buat something. Weekend ni I go outdoor. So that's how we got the energy and so. So we have sebagai staff perubatan ada yang deal dengan orang sakit, tapi kan ada this kind of activity untuk distress dan release the. So kita kena and also kena ada mindsetnya, okay, kita nak jaga orang, kita kena jaga kesihatan kita juga. Sebab selain daripada itu juga antara benda yang boleh release kita punya happy hormone tu dah bila kita buat kerja-kerja NGO. Saya sebelum ni ada bantu gelandangan dengan platform NGO Pertiwi di Medan Tunku. Medan Tunku tu ada satu kawasan yang disediakan oleh Dewan Bandaraya untuk Medan Tunku di KL. Gelandangan Pertiwi ini terkenal sebab dia beri makan kepada gelandangan ataupun orang yang tak ada rumah di KL. Jadi setiap hari Ahad tu dia ada buat medical check up. So saya pergi tu just bagi listen patient punya chest, stethoscope, tengok patient dengan masalah kulit. Sampai sekarang ada masa-masa tertentu lah. Saya free, saya akan pergi untuk ni, walaupun dan bila kita melayani sakit macam tu, kita akan rasa betapa beruntungnya kita. Jadi benda-benda macam tu yang kadang-kadang kita take for granted. Lagi kalau waktu kita dah burn out tu kan, bila kita pergi kat tempat yang mungkin agak kurang, pada saya tak ada reason lain untuk kita stress. Kita tahu orang yang lebih tahu daripada kita tak ada rumah, duduk dekat pangkin, dekat bawah kipas, tak ada pilih, tak ada akses, tak ada makan, dan sebagainya. Jadi benda itu jadikan kita kenapa aku nak stress orang lain lagi teruk daripada ada orang yang lagi tak ada apa tapi still they can smile, they can be happy. Dan mereka, yang penting tu bila dijumpa kita tu, mereka boleh nampak dia punya appreciative. Sangat besar. Alhamdulillah, terima kasih datang. Itu yang menjadikan kita rasa kita boleh buat benda kecil tapi orang appreciate dan menyebabkan kita punya happy hormone increase dan release. Jadi saya anjurkan kita punya staff untuk cari apa yang bring happiness, happiness to you, dan buat benda tu, especially bila kita stress dan sebagainya. Makan is indeed something that can reduce our stress, but still don't over it. Especially kalau saya lah saya memang perempuan, memang suka sugar. So memang kita kalau stress tu akan first I akan cari sugar lah. Then after that, tetang sikit baru dah tahu makan sugar, kena lari. Go for a run for 5 km and then baru relax. So kena balance. Dia punya happy hormone tu lah, macam mana nak releasekan happy hormone. Ambil sugar juga, tapi at the end of the day you have to bakar balik you punya sugar.
baru you macam boleh maintain I think that's something yang I think penting untuk kita sharekan. Kalau saya percaya kita buat benda yang baik dalam hospital ni kan, dan benda yang baik ni dia akan kembali kepada orang yang melaksanakan benda baik. That one I strongly believe. Alright. So itu saja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih Prof atas segala perkongsian, sudi hadir dan meluangkan masa untuk sesi ini. So insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Pihak Musa Nasra, saya ucapkan terima kasih kepada sokongan yang telah diberikan oleh semua unit, semua bahagian, semua staf dalam kita menjayakan misi dan misi hospital untuk jadikan hospital ini satu hospital yang globally renowned, locally rooted, dan kita menzahirkan perkhidmatan yang berkualiti, dan kebaikan itu adalah sebenarnya dah akan terkembali kepada orang yang memberikan perkhidmatan. Masih bersama kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi.